Bagi Ifedayo Olusegun, dia nyata teruja apabila berjaya bantu Kedah raih kemenangan ke-10 Liga Super dalam debutnya bersama pasukan. Penyerang kelahiran Nigeria itu juga tekad untuk buktikan kepada peminat Kedah serta pemerhati bola sepak tempatan yang dirinya masih lagi antara penyerang import terbaik yang ada di Liga Malaysia ketika ini. Untuk rekod, kali terakhir Ifedayo meledak di pentas Liga Super ialah ketika bersama dengan Melaka United berdepan Sri Pahang pada tanggal 13 Ogos 2022. Tambah Ifedayo lagi, dia sudah tidak sabar untuk beraksi di Stadium Darul Aman di hadapan sorakan padu penyokong hijau kuning. I feel grateful and happy, thankful, because if you see the stadium today, there are more Kedah fans than even PDRM fans. So it's like playing at home. So for these people to go home with these 3 points, and for me to be lucky enough to contribute to this by scoring, is something I'm very happy and very grateful for. Let's say you've been in the team playing straight and you don't score goals for 10 straight games, what would people say? So for me, I'm not that player that likes to go online and post my training pictures. So I just wait and I hope whatever I'm doing in silence can translate to goal scoring and performance on the pitch. Kita amat berbesar hati kerana bekas juara Piala Malaysia 3 kali bersama Selangor, Asmawi Bakiri ada di studio untuk menganalisa keputusan minggu ke-16 di Liga Super. Assalamualaikum Mawi. Hai Mawi. Oh, sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita nak mulakan terlebih dahulu Yeli dengan kemenangan Kedah ke atas PDRM. Nak tahulah pandangan Mawi juga macam mana struggle-nya Kedah hingga terpaksa bergantung kepada penalti untuk dapatkan kemenangan. Ya, betul. Kalau kita lihat betul, gambaran awal seolah di atas kertas memang laluan mudah untuk Kedah lah bila kita dapat lihat kedudukan semua apa yang ada pada pasukan Kedah tu, pemain yang dibawa masuk terutama pemain baru mereka Ifedayo yang semua orang nak tunggu tu menyebabkan Kedah dalam keadaan tertekan. Betul? Tempo jaringan yang saya anggap lewat. Kemudian 2 gol melalui sepakan penalti itu seolah membantu mereka untuk mencipta kemenangan dari corak permainan open game. Betul, kalau kita ikut data statistik, kelebihan pada pasukan Kedah yang lebih pergi mengatur mendapatkan serangan dan akhirnya bantuan daripada sepakan penalti itu yang lebih penting dan mereka menang. Okey, kita boleh katakan yang sebenarnya pasukan PDRM ni dah mula terkesan tanpa coach Azmi Aziz Samawi. Ya, sebenarnya sedikit sebanyak. Saya jangkakan itu menjadi masalah sikit pada PDRM kerana kalau kita lihat status mereka 3 kali kemenangan berturut-turut masa coach Azmi ada dan coach Eddie ini membantu, tidak menjadi kekuatan penanda aras. Mereka masih boleh buat konsisten untuk mencipta kemenangan ataupun nak meneruskan game yang berdepan dengan pasukan-pasukan lain. Kerana selagi title Coach Eddie itu sebagai pembantu ataupun caretaker saja, dia bukan atas coach utama, mereka akan ada masalah. Dan saya jangkakan itu akan memberikan sedikit impak dari segi status standing PDM sendiri. Sekarang ini nombor 8. So saya rasa untuk memperbaiki balik, PDM perlu mendapatkan mungkin dilatih baru ataupun menyusun balik pemain untuk mendapatkan kemenangan. Okey, hopefully soon Dayang kan. Okey, kita nak balik kepada satu keputusan yang paling mengejut, semestinya kemenangan Sri Pahang ke atas Selangor. Adakah sebenarnya penglibatan import baru daripada Uzbekistan sebenarnya yang mengucar-ngacirkan keadaan ini, Abang Mawi? Ya, saya berpendapat benda yang sama. Kerana pada masa sama taktikal yang Coach Fandi atur susunan pemain tu memang menjadi. Dan kalau cakap mengenai pemain baru mereka Uzbekistan, Ruzaev tu yang bermain di bahagian tengah berganding dengan Sugar Agero, kemudian depan di kipas Shima, sebenarnya dia yang banyak membuat, kalau dalam permainan tu, dalam penyusunan strategi itu, dia antara pemain yang paling tinggi statistik dapat bola di kawasan tengah, dan itu yang diterapkan oleh Coach Fandi Ahmad. Dan sebenarnya dalam perlawanan ini yang saya lebih tertarik adalah kerana demand perlawanan ini, kehendak perlawanan ini lebih kepada Pahang ketika itu kerana mereka tahu jika mereka mengalahkan pasukan Selangor, mereka akan dapat sama poin dengan Selangor 34 sebelum perlawanan itulah punya kiraan. Jadi motivasi yang kuat kepada pemain-pemain Sri Pahang sendiri dan taktikal yang Coach Fandi lakukan tu membuahkan hasil. Yes, memang menjadi. Okey, satu lagi kejutan ataupun yang jadi hot topic ketika ini adalah kegagalan KL City untuk raih kemenangan ke atas Terengganu walaupun dah leading. So, adakah kita boleh
mempersoalkan benteng pertahanan ke? Apa kesilapan, apa kekurangan KL City dalam perlawanan ini, Mawi? Okey, kalau dari segi kekurangan apa yang berlaku, betul. Itu tempoh waktu bertahan yang mereka anggap sebagai satu pasukan yang kita pun dapat temu ramah daripada GG game follow yang berkatakan pertahanan tertidur kerana mereka dah leading sampai kepada 3-1, kemudian pasukan Terengganu kejar 3-2, 3 sama kerana faktor kelekaan sebenarnya untuk pertahanan KL City bertahan dan yang lebih tak menarik itu apabila mereka kena tu dalam satu tempoh yang begitu selesa. Sebelum separuh masa kedua mereka dah ada 3 gol. Start aja separuh masa kedua dikejar oleh pasukan Terengganu. So dekat sini Coach Bojan juga begitu tidak berpuas hati hingga dia pun mengatakan bahawa kalau dia tahu benda ni akan berlaku seperti ini, dia nak buat pertukaran kelima-lima di barisan pertahanan. So jangkaan saya itu yang perlu dititik beratkan untuk pasukan Kuala Lumpur, terutama mereka dah ada confident, dah ada 3 gol tetapi leka di barisan pertahanan dan mereka tembus. Persiakan. Tapi sebenarnya banyak plot twist dalam perlawanan-perlawanan yang minggu lalu ni sebenarnya kan tengah seronoknya. Tapi kita nak tanya juga keputusan antara Penang dan Kelantan. Macam mana abang melihat prestasi serta perubahan skuad Kelantan di bawah kendalian Alfredo Vera? Okey, kalau berbeza Kelantan tu mereka menjaringkan gol terlebih dahulu. Itu yang nampak perbezaan dan mereka dah mendapat corak permainan yang mereka nak gunakan. Betul, Alfredo terpaksa mengubah sedikit kedudukan pemain-pemain dan mengubah sedikit kedudukan taktikal pasukan kepada 4-4-2, iaitu kalau kita ikut sistem 4-4-2 ni dalam permainan bola sepak, posisi yang jelas iaitu 4 pertahanan, 4 midfield, 2 striker di bahagian atas. Dan sebenarnya saya lebih tertarik untuk pasukan Kelantan ni kalau nak tengok apa perubahan berlaku, mereka ada penyerang baru sekarang ni. Alif Aikal, saya rasa pemain muda ini yang cukup baik. Kalau dia ambil kira tu dia ada 2-3 peluang yang dia boleh menjadikan gol, boleh buat hat-trick, terkena palang, terkena tiang walaupun dia menjadikan gol satu. Dan pada saya perubahan daripada corak susunan pemain dan corak permainan yang membuatkan pasukan Kelantan meningkat ketika ini. Dan sebenarnya kalau ikutkan game tu pada minit terakhir 83 Penang menjadikan gol kemenangan tu, dalam tempoh tu sebenarnya 1 poin sepatutnya untuk Kelantan, tetapi last minute punya kesilapan daripada kelekaan set piece daripada pasukan Penang dan mereka tewas. Banyak betul yang Mawi share ni. Apa yang Mawi akan share juga dekat Nindya ni, sebab rasa macam tak lengkap dekat sini. Betul-betul. Kalau dalam untuk Nindya, saya terpaksa buat ataupun kita share nanti semua 7 perlawanan yang melibatkan ke perlawanan 16. Tapi yang paling Mawi tak sabar nak share tu apa? Fokus which untuk match? India. Okey, untuk Nindya terutamanya Seri Pahang dengan Selangor. Of course lah. kan. Takkan nak tanya. Alright, terima kasih Asmawi. Terima kasih sudah berkongsi dengan kami di studio ini.